Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Aqidatun Najin, muka surat 2, baris yang ke-12 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Wa ba'du, terjemahannya, adapun kemudian daripada itu. Wa ba'du dalam kurungan, adapun kemudian daripada itu di luar kurungan. Wa ba'du terjemahannya, adapun kemudian daripada itu. Waw tu ganti daripada amma. Amma ba'du diganti ke amma kepada wa ba'du. Terjemahannya, adapun kemudian daripada itu, kemudian daripada pengarang memulai kitab Aqidatun Najin dengan bismillah, kemudian disusuli dengan hamdalah, alhamdulillah, kemudian disusuli dengan tasyahud dengan dua kalimah syahadah, kemudian disusuli dengan selawat dan salam. Itu kemudian daripada itu. Maka lagi akan berkata oleh hamba. Hamba ni sayalah, mutakallim wahdah, saya, ana, tapi dibahasakan diri sebagai hamba. Dan memanglah bahasa diri pada hamba ni pun comel lah, sebab memang kita hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dibahasa saya tu dengan hamba. Kalau kita gak amba, no, bukan amba. Ada setengah-setengah kapung, setengah-setengah lorat tu amba. Ya, ambo ke apa? Amba Terengganu, Ambo Kelantan ke mana? Hamba lah. Sebab apa? Kita hamba Allah yang berhajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hamba. Jadi hamba di sini saya lah. Maka kemudian daripada itu maka lagi akan berkata oleh hamba yang fakir ilallah. Siapa hamba ni? Saya ni siapa ni? Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fatani. Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fatani. Kemudian daripada itu wa ba'du, didatangkan wa ba'du ni nak berpindah daripada satu nauk kepada satu nauk, satu bahagian yang lain. Selesai dah daripada bahagian permulaan kitab dengan dimulakan dengan bismillah, alhamdulillah, tasyahud, selawat dan salam, nak masuk pada bahagian isi kitab. Maka disunatkan datang dengan wa ba'du, yang mana didatangkan wa ba'du ni sebagaimana yang didatangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam khotib amma ba'du tu hari Jumaat, itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. 32 orang sahabat meriwayatkan dalam khutbah Nabi, dalam catatan tulisan yang Nabi perintah sahabat tulis, akan disusuli dengan amma ba'du. Itu sunnah Nabi. Bukan kata tak ada pesen lain untuk khotib. Kita bunyi-bunyi amma ba'du, orang lain tak faham. Amma ba'du tu tak faham juga. Tapi biasa dengar semua. Itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selesai dah habis permulaan kitab, nak masuk kepada isi kitab. Yang mana pengarang ni akan datangkan nama dia. Itu di antara aturan kitab.
datangkan nama ni nama kitab. Ni aturan dia lah. Maka didatangkan nama tuan kitab ni. Maka lagi akan berkata oleh hamba, oleh saya. Hamba mana ni? Hamba yang fakir ilallahi ta'ala, yang berhajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sangat berhajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia panggil isim tafdil, fakir, yang sangat berhajat, yang sentiasa berhajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memanglah hamba sentiasa berhajat kepada tuannya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam kita lah, sama dah juga. Kita fakir ilallah. Ni kadang-kadang tulis al-fakir ilallah, dia tulis. Hakikinya memang makhluk al-fakir ilallah, berhajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kadang-kadang kita berhajat kepada Allah, kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebenarnya bergantung pada Allah, tapi kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikinya semua makhluk fakir, berhajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk manusia yang tidak beriman pun hakikinya berhajat kepada Allah. Cuma mereka je tak ada Allah. Mereka tak sedar mereka sebenarnya berhajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hamba saya yang fakir ilallahi ta'ala, namanya Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fatani. Ini nama tuan kita yang dikenali dengan nama Tuan Minal. Sehor dia gitu. Nama sebenarnya Syekh Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fatani, itu dibangsa kepada negeri dia. Ghafarallahu li wa liwalidayya walil muslimin. Itu doa. Ghafarallahu li wa liwalidayya walil muslimin. Ghafara ni asalnya telah mengampuni oleh Allah. Li, bagi aku. Telah mengampuni oleh Allah bagi aku. Ayat ni berbentuk cerita ni, tapi maknanya adalah doa. Ghafarallahu li, mana mudah-mudahan mengampuni oleh Allah bagi aku. Itu dia panggil apa tu? Khabariyah lafzan, insya'iyah maknan. Ayat berbentuk cerita, tapi maksud sebenarnya adalah permohonan. Macam dalam sebab setengah kitab Jawi ni itu kitab Arab, didatangkan ketahui olehmu, ketahui olehmu apa perkara yang sepatutnya kita tahu ni benda besar. Dia pun datangkan telah memberi taufik akan daku dan akan dikau oleh Allah. Didatangkan jumlah muqtaridah, dia panggil jumlah yang selit tengah antara ketahui olehmu akan bahawasanya, tadi naknya. Tapi ketahui olehmu dia berhenti sekejap. Dia selit tengah tu, telah memberi taufik akan daku dan akan kamu oleh Allah. Telah memberi taufik. Nak ceritanya dia dapat taufik dah. Kita pun dapat taufik dah. Dah telah memberi taufik akan daku dan akan kamu oleh Allah. Telah memberi taufik mana apa? Mudah-mudahan. Memberi taufik akan daku dan akan dikau. Sebab apa? Sebab perkara yang sepatutnya kita tahu ni benda yang sangat besar. Jadi sebelum royak benda yang sepatut kita tahu ni, minta dengan Tuhan sepatut. Moga-moga Allah Ta'ala memberi taufik akan daku dan akan kamu. Sebab aku tukang royak ni pun kena, kalau tak ada taufik setakat boleh royak aje. Ketahui olehmu, hak ni kena tahu. Besar benda ni, maka pengarang contohnya dia nak beritahu perkara ni kena tahu. Tapi pengarang kena doa juga taufik pada dirinya sendiri. Sebab takut hanya beritahu pada orang lain, diri sendiri terlepas. Tak ada kekuatan pun untuk melakukan perkara yang diroyak ke orang. Kena tahu barang ni. Perkara ni kena tahu. Orang tahu. Orang pun dapat taufik hidayah. Yang memberitahu, Tuhan tak beri taufik hidayah. Maka setakat beritahu saja. Sebab tu dia berdoa.
telah beri taufik akan daku dan akan kamu oleh Allah. Telah beri taufik mana apa? Mudah-mudahan. Beri taufik akan daku dan akan dikau. Itu dia doa dia panggil. Dipanggil khabariyah lafzan, insya'iyah maknan, du'aiyah maknan. Dari segi ayat berbentuk cerita, dari segi maknanya adalah doa. Macam hak terdahulu tu, hak bab selawat dan salam, samalah juga. Selawat dan salam, dia ayat berbentuk cerita. Aku mengucap selawat dan aku mengucap salam. Mana apa? Aku memohon selawat dan salam. Kadang-kadang didatangkan dengan wasallallahu, dan telah memberi selawat, telah berahmat oleh Allah. Kita selawat kadang-kadang dengan wasallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dan telah memberi sejahtera oleh Allah. Wasallallahu, dan telah berahmat oleh Allah. Wasallam, dan telah bersejahtera oleh Allah. Memanglah Allah Ta'ala telah beri rahmat kepada Rasul. Memang Allah Ta'ala telah memberi sejahtera kepada Rasul. Yang dituntut pada kita bukan duk cerita. Yang dituntut pada kita adalah doa kerahmatan, doa kesejahteraan kepada Rasul. Kalau doa, ayat berbunyi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu baru doa. Allahumma, ya Allah, salli birahmat olehmu. Tahu ayat berbentuk doa. Kalau wasallallahu, dan telah memberi rahmat oleh Allah, cerita. Wassalatu wassalamu, kita selawat dengan wassalatu wassalamu, bermula rahmat dan sejahtera, cerita juga. Jadi kalau kalau kita ayat berbentuk minta, Allahumma salli wa barik wa sallim, tu baru minta. Kalau wasallallahu, telah beri rahmat. Wassalatu wassalam, bermula rahmat dan sejahtera. Itu ayat berbentuk cerita, tapi maknanya adalah permintaan. Allahumma salli, atau terang-terang minta. Wassallallahu, mudah-mudahan memberi rahmat oleh Allah. Wassalatu wassalam, mudah-mudahan memberi rahmat dan sejahtera oleh Allah. Ayat berbentuk cerita, tapi maksudnya ada doa. Macam sini, ghafarallahu li, dan telah memberi dan telah mengampuni oleh Allah bagi aku. Kalau ikut mana Ustaz? Ghafara dengan PM madi kan? Telah memberi kena keampunan oleh Allah bagiku. Mana apa didapat keampunan dah? Ni cerita dapat keampunan. Ada, minta. Kalau minta Allahumma ghafirli, tu baru minta. Allahumma ghafirli wali walidayya, tu baru minta. Allahumma ghafirli, ya Allah, ampuni akan aku. Ghafarallahu li, dan telah mengampuni. Tu cerita, bukan minta. Kalau minta Allahumma ghafirli, ya Allah, ampuni oleh kamu bagi aku. Itu minta. Ghafarallahu li, cerita telah mengampuni. Walaupun berbentuk cerita, tapi maknanya sama dengan Allahumma ghafirli, ya Allah, mudah-mudahan engkau mengampuni akan aku. Sebab kita tak jawab banyak, dia guna kaedah Arab. Telah memberi taufik akan daku dan akan dikau. Ada orang cakap, orang hurah, tengok tu, pengarang dapat taufik tu. Dah pengarang kata telah beri taufik akan daku, akan pengarang, akan dikau. Mana apa ni? Itu pengarang telah beri taufik dah. Tu mito. Memang pengarang tu dapat taufik daripada Allah. Tak dapat taufik daripada Allah, macam mana nak boleh mengarang? Tapi terkadang pengarang minta bukan taufik mengarang je. Taufik supaya apa yang dia karang, dia dapat amal sendiri. Apa yang dia tulis, dia dapat amal sendiri. Dia dapat kekuatan untuk menulis, dan dia dapat kekuatan untuk beramal dengan apa yang ditulis. Maknanya pengarang tetap meminta taufik. Bukan kata telah dapat taufik, bukan. Tapi ayat tu memang cerita gitu. Ini ada orang dipakai terang-terang gitu. Telah beri taufik akan daku. Pengarang sudah dapat taufik, dia kata. Salah gitu.
Kalau beri taufik akan daku, mana apa? Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri taufik akan daku dan akan dikau akan orang hak belajar. Ghafarallahu li, dan telah mengampuni oleh Allah bagi aku, dengan makna mudah-mudahan semoga mengampuni oleh Allah bagi aku, wali walidayya, dan bagi kedua orang tua aku sini Zainul Abidin lah. Wali walidayya, bagi kedua orang tua aku ni, orang tua Zainul Abidin. Walil muslimin, dan mudah-mudahan mengampuni oleh Allah bagi sekalian orang-orang Islam. Apabila minta ampun bagi sekalian orang-orang Islam, maka diberi pahala sebanyak mana orang Islam hak ada. Dan memang dituntut selain daripada minta keampunan bagi diri kita sendiri, memang kita dituntut untuk minta keampunan bagi orang ramai. Contoh dalam ayat, wastaghfir li zambika walil mu'minina wal mu'minat. Minta ampun oleh kamu bagi dosa-dosa kamu dan bagi sekalian dosa orang mukmin lelaki dan mukmin perempuan. Sebagaimana hak doa Nabi Ibrahim AS tu, Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina, bagi orang-orang mukmin. Bila ni? Yauma yaqumul hisab, pada hari didirikan perhitungan di hari akhirat. Memang kita dituntut minta keampunan bagi diri kita sendiri, disusuli bagi kedua orang tua kita, disusuli dengan sekalian orang-orang Islam, sekalian orang-orang mukmin. Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Wastaghfir li zambika walil mu'minina wastaghfir li zambika walil mu'minina wal mu'minat. Minta ampun oleh kamu bagi dosa kamu dan bagi sekalian mukmin lelaki dan mukmin perempuan. Bila kita minta kepada sekalian, kita boleh pahala sebanyak mana sekalian tu. Kita boleh pahala sebanyak mana hak sekalian. Kalau kita minta ampun untuk kita, boleh pahala untuk kita jelah. Tuhan ampun dosa kita dan kita dapat pahala kerana kita minta keampunan. Kita dapat pahala kerana kita minta keampunan. Tapi kita minta keampunan, berdoa hukumnya sunat, bukan wajib. Yang wajib kitanya bertaubah. Yang wajib kitanya adalah bertaubah, atau wajib kepada kita. Bertaubah ni tak syarat minta dengan Allah, minta keampunan dengan Allah, tapi disunatkan. Taubah ini ibadat hati, ketaatan batin. Istighfar, minta keampunan, doa keampunan itu ibadat zahir. Tapi jangan salah faham ni. Kita dituntut sentiasa minta keampunan daripada Allah. Tapi hak besar kitanya adalah kita mencukupkan rukun taubah. Itu hak besar, tu kewajipan. Kita minta keampunan, itu disunatkan kepada kita. Kalau orang tidak minta, orang yang tidak berdoa ni orang yang sombong. Tapi berdoa bukan hukumnya wajib. Berdoa hukumnya sunat ke wajib berdoa? Wajib. Berdoa hukumnya sunat. Minta keampunan hukumnya sunat. Tetapi mencukupkan rukun taubah, tu wajib. Taubah wajib ijma' ulama. Mencukupkan rukun taubah. Apa dia taubahnya? At-taubatun nadamah. Taubah itu menyesal. Menyesal dalam hati kita sungguh-sungguh kerana kita tinggal benda Tuhan suruh, kita pergi buat benda Tuhan larang. Itu rukun taubah, hak paling asas. Tapi bukan an-nadamah, menyesal saja rukun taubah. Tapi rukun yang mu'zam, rukun yang paling besar adalah an-nadamah, menyesal. Tapi rukun taubah bukan hanya menyesal semata-mata. Macam Nabi bersabda, al-hajju arafatah.
Haji ialah wukuf di Arafah. Haji ni wukuf di Arafah je rukun dia. Dah. Tapi Nabi kata al-hajju Arafat. Haji ialah wukuf di Arafah. Sebab mu'zam, hak besar rukunnya wukuf di Arafah. Tapi bukan wukuf di Arafah je rukun haji. Jadi taubah adalah menyesal. Mari menyesal di hati itulah. Itu adalah rukun taubah yang paling besar. Mulut pun berdoa, itu disunatkan. Mulut berdoa itu disunatkan. Tapi orang yang menyesal ni akan timbullah di hati, di mulut dia nak berdoa. Tapi cuma nak cerita, bukan minta tu rukun taubat. Tapi kalau minta hatinya tidak menyesal, tu tak boleh gapa-gapa pun. Kena mencukupkan rukun taubat. Menyesal kerana kita meninggalkan kewajipan, kerana kita buat untuk Tuhan larang. Itu rukun taubat yang pertama. Rukun taubat yang kedua, hak kewajipan, hak ditinggalkan tu buatlah sekarang. Jangan duk menyesal saja. Kewajipan kekal tak buat, tak ngerti taubah. Allah menyesalnya lah dedah aurah, tapi aurah dedah semacam, tak ngerti taubah. Menyesalnya lah ni tak semayang, tapi sekarang tak semayang macam. Tu tak kita tahu apa. Menyesalnya ngupak ke orang, ngupak tak tinggal macam. Al-ikhlas kena tinggal lah. Tinggal kesalahan. Apa kesalahan kitanya? Tak buat benda Tuhan suruh. Mana apa? Kena buat lah apa Tuhan suruh tu. Lepas tu Tuhan larang, kena tinggal lah. Itu rukun yang kedua. Rukun yang ketiga, kena azam di hati. Kena azam di hati, tak akan mengulangi balik, meninggalkan perintah di masa akan datang, tidak akan mengulangi balik mengerja kalangan di masa akan datang. Itu azam. Jadi menyesal hati. Al-iqla' maknanya sekarang ni kita nak buat dah Tuhan suruh, kita meninggal Tuhan larang, nak boleh buat ni mari daripada hati. Kalau mari daripada hati tak boleh nak buat. Hak Tuhan suruh, hak Tuhan larang nak tinggal tak boleh. Mari daripada hati. Kalau azam bulat di hati, tak akan meninggalkan, tak akan tinggal dak Tuhan suruh di masa akan datang, tak akan buat demi Tuhan larang di masa akan datang. Azam tu pun hati. Hak minta ni, ini hukumnya sunat kepada kita. Kemudian kita nak menyesal kerana meninggalkan kewajipan, kerana mengerjakan larangan. Apa kewajipan yang kita tinggalkan, yang kita nak menyesal? Apa larangan yang kita buat yang kita nak menyesal? Apa larangan, apa kewajipan yang kita tak buat? Kewajipannya kita tak solat. Tak solat je hak kita tinggal kewajipan. Lah tak solat. Dah semasa tak solat tu belajar dah ilmu fardhu bab solat. Ilmu kau jahil. Solat pun tidak, ilmu pun tak ada. Dah tak menyesal ke tinggal kewajipan belajar fardhu bab solat? Bukan kata solat tu je fardu ain. Belajar bab solat tu pun fardu ain. Ke solat je fardu ain. Belajar hukum akan solat, apa hukum dia? Sunat. Fardu ain juga. Orang yang tak solat tu, tinggal kewajipan solat, dia menunai dak kewajipan belajar fardu ain bab solat? Gimana? Tak juga. Jadi nak bertaubatnya kena tahulah apa kewajipan yang ditinggalkan. Solat. Apa kewajipan ditinggalkan? Belajar fardhu ain bab solat. Jadi kalau taubahnya solat, serta sekarang belajar hukum hakam bab solat. Tu panggil taubah. Kalau solat saja tak belajar hukum hakam bab solat, tu bukan taubah tu. Itu bukan taubah. Kemudian hak kewajipan kita tinggalnya, tak belajar fardhu ain bab hukum hakam fiqh aje. Bab hukum hakam solat je. Fardhu ain bab akidah belajar ke tak lagi? Kita wajib berpegang dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu kewajipan hak besar. Kemudian kita nak berpegang dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah ni, kita wajib kena belajar fardhu ain berkaitan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan kita berpegang tak dengan perintah Allah Taala dengan akidah yang sebenar? Kita belajar kedak ilmu akidah untuk mengetahui akidah yang sebenar. Kewajipan bukan solat je. Kewajipan berpegang akidah yang sebenar. Kewajipan belajar ilmu untuk mengetahui akidah yang sebenar.
Mana? Kono-kono nak taubah, semayanglah kawan tunya. Bab semayang pun tak belajar, bab akidah pun tak belajar. Itu bukan taubah. Itu tak ada arah dah tu. Tua dah, malu kat orang. Semayanglah dia, mai sijik surah, belajarnya tidak, tak pergi taubah. Itu tak pergi taubah. Bila cerita tajuk taubah seumpama tu, lah orang tak belajar ni macam-macam timbulnya. Jadi dah sama kening. Kita dak taubah, sama kening kita taubah dak taubah, kembali pada ilmu. Pokok pangkal kembali pada ilmu. Sebab nak bertaubah kena ada ilmu. Nak bertaubah, taubahnya apa? Daripada kesalahan kita terdahulu kerana meninggalkan kewajipan, kerana mengerjakan larangan. Apa kewajipan yang ditinggalkan kena tahu, apa larangan yang kita lakukan kena tahu. Pokok pangkal kembali pada ilmu. Kita belajar, Allah pegangan kita tak betul, bertaubat betul pegangan. Saat yang sama kita belajar bab solat, Allah solat pun tak betul, kita bertaubat bab solat tak betul. Di masa sama kita belajar bab ketaatan hati, maksiat hati. Belajar-belajar Allah, hati kita riak, ujub, takabur. Kita taubat betul tu. Maknanya kita belajar itulah jalan taubah. Dan dalam belajar tu jumpalah kewajipan yang kita tinggalkan, larangan yang kita lakukan, kita pun taubah segera. Lepas selesai habis dah belajar fardu ainnya, hak wajib-wajib selesai dah buatnya, hak taubah, hak lepas ada ilmu pula. Lepas ada ilmu, cukup dah ilmu fardu ain, amal tu lah. Kadang-kadang amal, kadang-kadang langgar. Harus taubah juga sebab kita tidak maksum. Taubah ni sampai ke sudah kewajipan taubah ni. Tapi permulaan perjalanan orang nak kembali pada agama ni, hak itulah hak besarnya bab taubah. Tapi taubahnya yang kedua. Yang pertamanya ilmu dulu. Yang pertama ilmu terlebih dahulu. Tapi kalau tidak dahulukan ilmu, dia buat peseng dia sendiri, dia mai sijik surah, dia solat, bukan tak solat. Dia puasa. Tapi belajarnya tidak, apa pun tidak, dia pakai peseng tu sampai bila-bila. Mana apa ni? Dia duduk dalam rupa taat, tapi hakikinya dia tidak berubah. Hakikinya tidak berubah. Kalaulah dia solat, tapi hukum akan solatnya tak belajar, dia berjemaah solat dia, tapi hukum akan berjemaah tak belajar, macam nak betul solat? Macam mana nak betul berjemaah? Kalau tak betul, tak sah tak panggil solat. Zanbun kabir, dosa besar, itu bukan taat. Kemudian kalau solat tu betul, akidah betul ke tak? Akidah tak betul, pada solat tak ada. Pada solat tak ada. Solat betul, akidah betul, ikhlas ke tak? Riak. Tak tahu riak tu apa dia. Solat riak. Bukan kata solat tak ada pahala, tak kena seksaan wailun pula dah bagi orang solat yang riak. Nak taubat, kembali kepada ilmu. Belajar. Saya nak bertaubat, nasihat macam mana? Nasihatnya belajar. Dah saya nak taubat ni kena bangun malam ke? Nasihatnya awak belajar. Fokus kepada kewajipan-kewajipan. Jangan fokus pada amal-amal sunat. Malaikat amal-amal sunat yang tidak ganggu kita fokus kewajipan, tak apalah. Tapi kalau kita fokus pada amal sunat, tidak fokus pada perintah wajib, amal sunat tidak dikira amal sunat seumpama tu. Kalau amal wajib tidak disempurnakan, buat amal sunat tidak diterima oleh Allah. Tiba-tiba dia fokus pada amal sunat tidak diterima, akhirnya dia tertipu atas rupa kebajikan. Sampai bila? Sampai kesudah kalau tak belajar. Kadang-kadang orang bagi seruan, kita ni kena bangun malam menangis. Kita kena kasih akan Allah dengan kasih yang sebenar-benarnya. Kita kena kasih akan Allah Rasul. Biar siapa menangis-nangis. Sedap ceramah. Kasih akan Allah, cinta Rasul. Biar nangis-nangis benar. Nak kasih akan Allah, nak cinta akan Allah, warna derhaka kepada Allah. Terutama sekali derhaka dalam bab pegangan. Itu kasih cinta akan Allah, warna tu. Tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, itu musuh Allah. Orang tidak berilmu musuh Allah. Al-jahilu adullah walau kana abida. Orang jahil musuh Allah walaupun dia rajin buat ibadat.
Wal jahilu aduwullah walau kana abida. Orang jahil musuh Allah walaupun dia kuat buat ibadat sekalipun. Tak musuh Allah macam mana? Akidah salah. Ibadat tak betul. Betul zuhid, hati tak ikhlas, terhaka kepada Allah. Pura-pura je. Itu musuh Allah. Bukan kata kekasih Allah. Kalau jahil. Nak kasih akan Allah, nak cinta akan Allah, belajar dulu. Biar kenal Allah, tahu Allah perintah zuhid itu apa dia, pernah cara buatnya macam mana, tahu Allah perintah hak batin tu apa dia, cara nak bersifat baik batin ni macam mana. Kemudian nak naik pula kasih cinta pada Allah ni, tu peringkat-peringkat lah. Mahabbah peringkat orang awam, kasih Allah Rasul peringkat orang awam, mahabbah peringkat khasah. Itu cerita lain lah pula. Kita kasih Allah dan Rasul ni mana apa? Hak Tuhan suruh kita buat, hak Tuhan larang kita tinggal. Tu kasih Allah dan Rasul. Nak buat Tuhan suruh, nak tinggal Tuhan larang, yang pertama belajarlah. Suruh belajar payah sungguh lah. Apa dia gitu? Payah. Sebut kata hak belajar, mecok lalu. Sebut kata hak belajar, tonyeh lalu. Tahu tonyeh? Tak puas hati lalu sebut hak belajar. Tu ada orang duduk sejik surah. Orang ngajar je, temu lari lalu. Tak boleh dengan belajar. Dia tak boleh dengan ilmu. Musuh dia dengan ilmu. Kenapa takut dengan ilmu? Takut lah. Tak betul. Dua tak betul. Akhirnya lari. Patutnya tak betul. Kena belajar ni. Yelah orang ni kadang-kadang dia main belajar, dia ingat dia pandai dah. Yang duk mari sejik surah tu belajar buat benda lagi. Kita belajar dah sekolah. Kita belajar dah sekolah. Tak belajar sekolah. Dah belajar satu lagi kan. Siapa tingkatan 3, siapa tingkatan 5 tau. Siapa tingkatan 6 atas ke apa. Belajar agama 18 tahun belajar agama. Maghrib ni balik kerja main dengan anak-anak lah pula. Seharian dah duduk kerja. Balik lewat dah. Lepas tu main dengan anak-anak lah pula. Tengok anak belajar apa di sekolah tadi. Nak belajar apa lagi? Sebab apa? Dia rasa dia ada ilmu dah. Orang ajak, gilah surah kerana orang ajak. Kerana orang ajak, jangan ambil hati orang ajak, gilah. Dengar, Allah tak tahu. Yang kedua, tak tahu. Yang ketiga, tak tahu. Saya asal masuk pondok, bukan nak duduk pondok. Saya asal masuk pondok, bukan nak duduk pondok. Tingkatan 1, bulan 11 cuti. Cuti bulan 11, duduk rumah tak ada kerja buat kau. Pergi tupang duduk pondok lah. Sementara masuk tingkatan 2, tupang duduk pondok. Tupang nak isi masa lah. Duduk rumah saja je. Tapi kita pandai dah sekolah Arab. Sekolah Arab tingkatan 1. Dah sekolah rendah ada agama. Hak kata ni lah kalau rendah belajar agama. Saya bukan kalau rendah je belajar agama. Ada sekolah agama petang. Ada sekolah agama petang. Bandar. Ada. Sekolah agama petang. Sekolah agama rakyat. Ada. Ada bandar. Ada bandar sekolah agama rakyat. Ada jawab ada. Johor. Johor ada sekolah agama rakyat. Kau tak ada. Saya orang Terengganu kau. Kalau agama rakyat pukul 2 sampai pukul 4. Sekarang ni ada kafar tau. Dulu ni tahun 8 tahun akhir 70-an. Akhir 70-an. Oh, tua dah juga ni. Dia 1 tahun 76. Tua juga. Waktu tengok orang lain ni nampak macam sebaya tak tengok. Allah, dia lahir tahun 80-an. Muda lagi kita tua dah kena-kenanya. Dia tua tak jadi, dia jadi muda semacam. Kita masa budak-budak tengok orang umur 20 tua dah. Siapa kita umur 20 tak tua pun. Tengok orang umur 30-40 tu orang tua dah. Siapa kita umur 30-40 tak tua kau. Bila tua sebenarnya? Tengok orang umur 60 dia ni tua. Umur 60 tua nampak. Siapa umur 60 berasa muda juga dah tahu lah. Ni. Sekolah rendah ada sekolah agama rakyat.
sekolah agama rakyat Felda. Di Felda ada sekolah agama rakyat. Pukul 2 sampai pukul 4. Felda dia. Bandar tak ada. Mana apa? Pagi sekolah rendah ada agama dah. Pukul 2 sampai pukul 4 tiap-tiap hari sekolah agama rakyat ada agama. Tingkatan 1 masuk kalau menengah agama Tok Jiring. Akhirnya belajar agama dah. Jadi cuti tu nak pergi duduk pondok, nak isi masa je. Lepas masuk pondok mengaji kitab, sekara pun tak reti. Sekara tak reti tu pakai berhenti tu. Ngaji pondok. Gitu je lah. Bukan nak masuk pondok tu kerana tak pas sekolah, kerana buang di cikgu ke sekolah nakal dulu. Tak. Bukan kerana mak ayah, degil budak ni tak ubah mana ke, mbah kita pondok. Tak. Pergi pondok hanya nak isi masa. Nak isi masa sebulan lebih kat 2 bulan cuti je. Duduk rumah main je. Pada duduk saja kan. Isi masa. Nak tambah-tambah. Nak tambah apa? Benda tak ada. Hak tambah ni ilmu ada. Benda tambah. Belajar 1 dak erti, 2 dak erti, 3 dak erti. Pakai duk ngaji pondok lah. Atau jadi pondok. Lepas tu kadang-kadang orang ni dia berasa ilmu dia ada. Tapi oleh kerana orang ajak Islam dia mari. Dia dengar 1 dak erti, 2 dak erti, tu timbul nak belajar. Hak tuan buka hati nak belajar lah. Hak jenis, wah, main pesen ni berat kita. Susah dia tak mau belajar. Ada kat belah tu. Dia dengar satu perkara, bukannya payah sangat, tetapi dia seperti tidak boleh terima. Dia seperti tidak boleh terima, dia pun tolak. Dia pun kata payah. Dia pun tambah belajar. Lepas tu amal gitu je. Ke mana pun belajar. Tak ada. Ittifaq ulama kewajipan belajar ni. Belajar qada fardu ain lah kita. Kalau sekadar kita nak belajar setakat nak cukup yang amal kita. Kalau kita nak belajar banyak tu ilmu agama Allah pak sudah tak habis. Kalau tanya tak habis lagi belajar, memang tak habis belajar. Ilmu takkan habis. Yang habisnya kita je. Habis dah belajar, kita habis dah. Habis dah ilmu tak habis. Dah malah. Tu je lah. Habis lagi kita belajar, malah dah. Gitu. Ilmu tak akan habis. Mana ilmu luas-luas. Tapi kalau kita setakat nak mengaji untuk agama sendiri pada air, tu tak ganggu kehidupan. Tak ganggu kehidupan. Tapi belajar tu atur molek, fokus molek. Kita belajar pada air, salah kita bertaubat. Kita sedar salah, kita bertaubat. Kita sedar salah, kita bertaubat. Kemudian kita berubah daripada salah kepada hak taat. Hak taat tu balas mana? Ilmu lah. Ilmu. Sebab syaitan ni terkadang tipu daya anak Adam atas rupa kebajikan. Ingat baik. Atas rupa kebajikan. Hak rupa terang-terang tu hak dia lah. Tapi kadang-kadang syaitan tipu daya anak Adam atas rupa kebajikan. Ini takut. Dan dia lama-lama duk main dengan ibadat sunat yang mana dia menghampurkan kewajipan ibadat sunat tidak diterima oleh Allah. Dia akan jadi keras hati dengan tasannuk dia. Tasannuk ni apa? Buat taat, tapi bukan taat yang sebenar. Tasannuk dia panggil. Dia 3 perkara yang menyebabkan mati hati. Bukan gelap hati ni, mati. Salah satunya tasannuk. Tasannuk ni buat taat. Yang pertama, mengekali maksiat. Itu mati hati. Mengekali maksiat. Di antara maksiatnya jahil fardu ain. Di antara maksiat adalah jahil fardu ain. Dia mengekali maksiat. Fardu ain tak mengaji, mati hati. Walaupun apa rupa semayang bang sekalipun. Cerita berilmu, dia tak ambil. Hati dia mati. Yang kedua, tasannuk ni, dia buat taat. Tapi bukan taat pun, ilmu dah. Dah taat ke mana? Orang semayang, dia buat semayang. Orang puasa, dia buat puasa. Yang ketiganya, tomok akan makhluk. Tomok akan dunia. Itu yang ketiga. 3 perkara yang mematikan hati, kata Imam Abdul Hasan Ash-Shazili. Perkataan Imam Abdul Hasan Ash-Shazili ni diulang 2 kali dalam hikam terjemahan Taqu Pulamani. 3 perkara yang mematikan hati ni. Di antaranya tasannuk lah. Buat taat.
Taat ni dengan belajar. Belajarnya tidak. Dia panggil apa? Buat-buat. Reka-reka. Jadi mati hati. Ini kadang-kadang nak nasihat agama, nak nasihat kepada orang yang tak duli langsung ke agama lebih mudah daripada orang yang rupa agama dah. Kadang-kadang dia pula nak tarik kita. Dia pula nak bawa kita suruh ikut dia. Sebab apa? Dia kata dia sebenar. Sebenarnya ilmunya ke mana? Ilmunya tak ada. Sebenar ke mana kalau ilmu tak ada? Jadi nak bertaubat, ilmu terlebih dahulu. Kemudian kita disunatkan minta dengan Allah. Minta keampunan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita istighfar, perbanyakkan istighfar, hukumnya adalah sunat. Hukumnya adalah sunat. Bayangkan kita buat amal-amal sunat, kewajipan-kewajipan hak lama-lama kita tidak sempurnakan. Solat hak lama-lama yang ditinggalkan, qadaknya tidak. Mai sunat rajin. Sebut qadak semayang, tambah lalu dah, jeling lalu dah. Apa beza semayang qadak dengan semayang sunat? Sama je, syarat sama, rukun sama. Kenapa masa rajin semayang sunat, bila sebut kata semayang qadak, dia jadi malah, jadi tambah? Ini semua tipu daya belaka. Tipu daya belaka. Malah qadak tu wajib. Tinggal kewajipan, hukumnya berdosa. Tinggal kewajipan qadak, dia buat amal sunat, dia semayang sunat. Takkan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau balik pada hukum fiqh, apa hukum buat gitu? Haram. Duduk dalam derhaka pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun macam buat amal sunat, semayang sunat sekalipun, bukan. Dia ni banyak bawakan-bawakan gitu. Cadangan suara, bangun malam, menangis, bangun malam, semayang tahajud, bangun malam, semayang sunat. Bagus itu. Bukan kata tak bagus. Itu sunnah Nabi SAW. Jangan salah faham. Tapi ada tak disebut? Kena belajar. Pastikan belajar. Pastikan menyempurnakan hak wajib-wajib. Kemudian kita perbanyakkan amal sunat. Tak ada tu. Nak sebut kata kita belajar, pastikan akidah kita betul. Lagi tak ada. Lepas tu kadang-kadang orang ni, dia boleh bangun malam semayang sunat. Bangun malam semayang sunat. Belajarnya kemudian. Tuan buka hati dia belajar. Lepas dia belajar tu dia kata, payah dah nak bangun malam. Dia kata, payah dah. Dulu masa jahil mudah. Lepas belajar payah. Dia kira-kira balik. Masa jahil dulu semayang tu jadi panggil apa? Jadi bahan gelap tahu syaitan je. Bangun malam pun hitam rumah orang dah. Gelap belaka aku seorang je bangun. Dia cerita pengalaman dia beramal pada masa jahil. Ada benda kan. Lepas tu lepas belajar akidah pun dah betul. Lepas belajar semayang pun dah betul. Dah bangun malam boleh ke apa? Kalau akidah tak betul, mayabang pun tak betul. Semayang qadak jauh je lah. Tapi dia kata lepas ada ilmu, payah pula nak buat amal. Payah lah. Syaitan sekat. Dari itu mudah. Hari itu syaitan pun jek dia. Akak. Mung lah, tak ada orang lain. Sebab syaitan tahu dah. Akidah salah. Mayabang tak pakai. Mayabang hukum akal tak erti. Tak pakai juga. Buat nak buat pun. Sebab apa tu derhaka pada Allah. Tu derhaka pada Allah. Lepas tu rasa macam suka, asyik, senang hati. Syaitan belaka yang ganggu hati kita. Apabila kita buat amalan yang tak betul dengan hukum, syaitan pun pelonggar lah gangguan dia tu. Biar kawan ni berasa macam, ya dah ni. Semayang pun berasa asyik dah. Semayang pun berasa khusyuk dah. Nak banding dengan sebelum ni. Sebab lama ni semayang tak khusyuk kerana gangguan syaitan. Apabila kita buat tu dah betul, syaitan dia upang lah dia pelonggar bahagian tu. Sebab apa? Walaupun jadi khusyuk pun, tak pakai juga akidah salah. Mayabang tak betul. Tu nak tahu tipu daya syaitan, buka kitab Minhajul Abidin. Syaitan terkadang tipu daya atas rupa kebajikan. Dengan begitu takut dia kata, "Alah, kau tak ada ilmu. Gelak-gelemak, raba-raba tak takut apa." Tapi kalau ada ilmu, terang ilmu, nak takut apa? Agama mudah je.
Hak payah agama ni nak dapatkan ketinggian, kesempurnaan. Amal sunat atau payah. Adapun untuk sekadar buat amal wajib, simple saja. Tapi kena dengan terang ilmu, cahaya ilmu, bukan raba-raba, bukan gamuk-gamuk, bukan. Hak tu bukan, tu bukan jalan agama gitu. Memang takut. Dalam keadaan raba-raba, gamuk-gamuk, jamuh-jamuh ni guna gamuk. Salah pergi pegang hak jenis mudaratkan kita, mudaratlah kita. Dia main duk raba-raba gitu je. Ni agama. Kena suluh dengan ilmu. Nak pastikan pegang betul, ilmu. Nak pastikan solat tu betul, ilmu. Nak pastikan hati betul, Allah pun ilmu. Lepas ada ilmu, jaga molek pegangan. Semayabang jaga molek, hati jaga molek. Cukup dah kewajipan. Nak dapat kesempurnaan ketinggian, perbanyakkan amal sunat. Bangunlah malang pun, perbanyakkan ibadat sunat. Tapi mula-mula fokus kewajipan-kewajipan dulu. Ini kewajipan banyak tergendala. Kewajipan sekarang pun buat ada hujung pangkal. Kewajipan lama pun tidak ditunaikan kembali. Nak buat sibuk dengan amal sunat. Yang salah faham ni bukan kata ustaz ni tak uyuk amal sunat. Bukan. Kita masa terhad. Kita kerja buat banyak. Nak tanggung nafkah keluarga sepanjang hari. Jadi masa kita nak tupu ni sikit je. Jadi masa sikit ni kita tupu pada kewajipan. Kalau masa luang kita banyak, tak apalah. Masa luang kita sikit je. Kalau kita kerja pun beres dah, pecing dah, siap dah, hidup pondok beramal, tu tak apalah. Atau bukan hidup pondok, duk kapun tak jadinya. Sibuk sebetulnya kau. Pecing dah pun sibuk juga. Nak belajar budak seperti yang kau dah situ sini, jaga anak, jaga natu, jaga cucu. Banyak tugas. Banyak tugas. Seminggu, 2 minggu. Ustaz, tak ada ustaz. Gimana jaga cucu? Allah. Itu sibuk ngekerja boleh gaji. Jaga cucu boleh gaji kau? Dia sibuk juga. Dah tu pun banyak kali lah kalau kita gendala. Kita hidup pondok. Tak kata tu hidup pondok. Ada apa tu? Tu dekat awak amal sunat tu. Berapa? Sepenuh masa. Kadang-kadang waktu tu hidup pondok. Pondok balik makan je. Balik makan ni. Sepenuh masa duduk sejik. Tengok sebelum masa duduk pondok setumbuh dulu. Kopak tu bunyi dah tukar. Kok tukar. Dia sejik. Waktu tu. Awal kopak dia sejik dah. Subuh lambat lagi. Awal. Terus apa sejik itu, dan selipar orang tua ni, belah-belah puang apa semua ni. Penuh dah selipar dia. Tak ada orang tua pergi lepas bang pun kali, tak ada. Tak ada pun kali. Dah awal-awal. You ibadat dah. Dan sejik. Tu baru tak apa. Sunat tak apa. Sebab apa? Masa dia sepenuhnya. Belajar beramal, lepas tu berjemaah. Berjemaah untuk guru pulak wirid yang sempurna. Belajar sepanjang masa. Balik-balik makan gitu je. Kalau setara tu tak apa lah. Kalau kita masa yang terhad, tupu kewajipan. Sebab kita banyak kewajipan kita yang kita tergendala. Tapi memanglah kalau kita banyak tergendala, jadi kita nak betuk balik, kita nak jadi licing balik, itu memanglah kena mujahadah. Dah sebut kata qada solat pun penipal dia dah mikir. Dah banyak. Sebut kata qada puasa pun penipal dia dah mikir. Kan puasa banyak tinggal zaman itu. Itu pun mana kena mujahadah lah. Kena mujahadah. Kena sungguh lah. Tapi kau ke mana pun nak qada nak apa, itu rukun taubah. Nak taubah balik pada ilmu. Nak taubah balik pada taubah wajib. Minta keampunan ni sunat. Minta keampunan sunat. Kalau dia mencukupkan rukun taubah, mana hati dia betul-betul menyesal kerana dulunya tinggal kewajipan, buat benda Tuhan larang, dia menyesal sungguh-sungguh kerana Allah. Jangan menyesal kerana lain. Kalau menyesal kerana lain, tak pergi taubah juga.
Menyesal lah zaman muda bahit judi. Sebab apa? Bankrupt harta habis licin. Menyesalnya lah masa muda judi. Sebab apa? Bini pun tinggal, anak pun tinggal. Menyesal. Tu nak kita ubat. Sebab menyesal bukan kerana Allah. Nah, sekarang ni dia buat dah Tuhan suruh, dia tinggal Tuhan larang, azam pula di hati, tak akan tinggal dah benda Tuhan suruh, tak akan membuat dah benda Tuhan larang. Taubat tu. Walaupun dia tak minta ampun pun. Tapi yang salah faham, memang disunatkan kita istighfar, minta ampunan dengan Allah, tapi kita diwajibkan mencukupkan rukun taubat terlebih dahulu. Tapi perintah istighfar, perintah sunat. Perintah taubah, perintah wajib. Perintah taubah, perintah wajib. Jadi kita minta keampunan bagi dosa kita, bagi dosa kedua orang tua kita dan dosa sekalian orang mukmin, muslimin muslimat. Biasanya untuk guru saya almarhum Baba Najibuddin Kerandang, dia lepas solat dia istighfar, astaghfirullahalazim li wali walidayya wali ashabil huquqi alayya wali masyayikhi wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullahalazim li bagi aku, wali walidayya bagi dua orang tua aku, wali ashabil huquqi alayya bagi mereka yang ada hak atas aku. Mana apa? Orang yang kita ada buat salah dengan dia. Kita ada umpat dia, kita ada terambil barang dia, contohnya hak mereka yang ada hak atas kita ni, dia pada masyarakat lagi dia tekan kita ni. Sebab apa? Sebab kita buat salah dengan dia, kita minta ampun untuk dia. Sampai di pada masyar, sampai perhitungan hisab, orang ni ada buat salah kepada kamu, dia mengumpat akan kamu, tapi dia kemudian tiap-tiap lepas solat dia istighfar semua kepada kamu 3 kali contohnya. Kalau kamu nak pahala istighfar dia, nak keampunan hak diminta, kamu maafkan dia, mudah-mudahan orang tu maaf kita. Gitu ya. Mudah-mudahan. Serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wali ashabil huquqi alayya. Bagi mereka yang ada hak tuntutan yang memudaratkan atas aku. Lepas tu boleh nak ngumpat ke orang pun. Jangan salah faham ni. Ni dah kita mukallaf lama dah, balik lama dah. Kadang-kadang kita tak dapat didikan yang sepenuhnya. Kalau kita dapat didikan yang sepenuhnya, orang tu ajar dah kita pada masa budak-budak, ini hukum dengan Allah, ini hukum dengan manusia. Dia akan ajarlah macam mana jaga mata, jaga telinga, jaga lidah. Lidah jangan duk ngupak ke orang, lidah jangan duk fitnah orang. Ajar dah awal-awal. Jangan duk kosek hak maruah anak Adam, jangan kosek. Harta benda anak Adam jangan kosek. Ajar daripada awal. Ni kita tahu menahu daripada awal apa dia. Jadi kita pun tak tahu mengupak tu apa dia. Sebab kadang-kadang siapa guru yang menjadi guru kita mengupak, mak ayah kita dia tukang ngupak. Dan mak ayah tukang ngupak, tukang fitnah ke orang, anak pun tukang dengar, anak pun sama lah juga kayak gini. Jadi anak murid yang mengumpat tiru tu guru mak ayah. Nak kata kok mana? Kalau kita dapat didikan yang sempurna, jaga dah hubungan dengan Allah, jaga hubungan dengan manusia, balik ke dalam keadaan kita tak kosek orang. Maruah orang kita tak kosek, harta benda orang kita tak kosek. Tak. Kita nak, kita cari sendiri. Kita cari pula, kita jaga. Hak orang kita tak ambil. Kita jaga hak kita je. Apa dia tak ada kesalahan seumpama tu, mudahlah jalan agama kemudian. Tapi kita tahu bila kita daripada balik tu tak tahu hukum hakam. Maka ketika tu banyak mana dah kesalahan kita dengan anak Adam. Kita duduk sekolah, balik dah. Mu kata kat aku kata kamu. Mu fitnah aku fitnah kamu. Mu ambil barang aku ambil barangmu. Sekolah-sekolah tu kan. Bukan dah hilang macam-macam hilang ni. Apa benda dah hilang. Walaupun asrama tu sekolah agama pun, apa benda dah hilang. Hilang belaka jubah pun boleh hilang, piyah boleh hilang, serban boleh hilang, jubah pun ambil juga.
Kalau bawa duit, so kira duit tu patang salah letak. Tak ada jawapan dia. Belajar agama belaka. Kalau agama. Apa? Tak jaga hubungan dengan anak Adam. Lepas tu benda tu benda lama-lama kita pun tak ingat dah. Mana tu? Kita istighfar. Hak mana yang kita ingat, kita minta maaf. Hak lain-lain tu tak ingat dah. Kita pun istighfar kepada orang yang kita ada buat kesalahan kepada dia. Wali ashabil huquqi alayya. Wali masyayikhi, bagi guru-guru aku. Wali jami'il muslimin wal muslimat, bagi sekalian orang muslim lelaki, muslim perempuan, mukminin wal mukminat, mukmin lelaki, mukmin perempuan, al ahya'i minhum, yang hidup daripada mereka ni, Islam lelaki, Islam perempuan, mukmin lelaki, perempuan tadi, wal amwat, dan yang telah meninggal. Kita akan boleh pahala sebanyak mana muslimin muslimat, mukminin mukminat yang masih hidup dan yang sudah meninggal. Ramai mana, banyak tu pahala yang kita dapat. Macam sini. Li wali walidayya walil muslimin, bagi sekalian orang Islam. Sebagaimana doa Nabi Ibrahim, Rabbana ighfirli wali walidayya walil mu'minin yauma yaqumul hisab. Sebagaimana perintah Allah, wastaghfir li zambika walil mu'minina wal mu'minat. Minta ampun oleh kamu bagi dosa engkau dan juga bagi dosa sekalian orang mukmin lelaki dan mukmin perempuan. Telah meminta akan daku oleh setengah saudaraku, aslahallahu li walahum alhal wa syak, telah membaiki oleh Allah bagiku dan bagi mereka itu hal dan syak. Akan payah ayat dia ni. Telah meminta akan daku oleh setengah saudaraku, meminta akan bahawa aku suratkan, aku tuliskan bagi mereka itu akan suatu kitab. Jadi nak ayat orang ni tak tahulah. Sebab tadi dia kata, maka lagi akan berkata oleh hamba. Maka pengkata dia nak kata. Apa yang nak katanya? Telah meminta akan daku. Itu panggil maqulul qaul. Mana kalau kita gok, dia ada cotek dua atas, pembuka kata, kemudian penutup kata. Adapun kemudian daripada itu, maka lagi akan berkata oleh hamba, oleh saya. Siapa saya hamba ni? Zainul Abidin. Akan berkata oleh hamba, oleh saya ni, apa dia nak katanya? Telah meminta akan daku. Itu perkataan dia ni. Dia panggil maqulul qaul. Mana kalau di sebuah tulisan lain juga, dia kena ada dua. Nah, dia panggil apa tu? Pembuka kata, penutup kata tu. Telah meminta akan daku tu ni. Catat dia. Mana pengarang nak cerita asal usul. Jadi karang kita ni asal usulnya mari mana? Mari daripada permintaan daripada saudara dia. Saudara ni saudara pada agama, yang mana saudara ni terkadang kawan-kawan, saudara ni terkadang anak murid sendiri. Tapi saudara pada agama. Mana punca di karang kitab ni, kerana saudara-saudara minta supaya dia tulis satu kitab berkaitan dengan ilmu usuluddin. Maka tulislah kitab Aqidatun Najin. Jadi kita berhenti di telah meminta akan daku oleh setengah saudaraku. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis-salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.